Selamat bertemu dalam persidangan kita bagi sesi kali ini. Persidangan kita akan dimulakan sekarang. Izinkan saya untuk mempersilakan dan memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat yang akan menyampaikan hujah-hujah serta birasan pada persidangan kali ini. Daripada MRSM Tun Ghaffar Baba, diwakili oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Abdul, Yang Berhormat Izzat sebagai Timbalan Perdana Menteri, Yang Berhormat Haikal selaku Menteri Pertama, Yang Berhormat Yasmin sebagai Menteri Simpanan. Daripada Sekolah Agama Menengah Hulu Langat Samten, Yang Amat Berhormat Ketua Pembangkang Sufian, Yang Berhormat Dini sebagai Timbalan Pembangkang, dan Yang Berhormat Syahrul Azim selaku Pembangkang Pertama. Sidang Dewan yang dihormati, usul yang akan dibahaskan pada sesi kali ini ialah demi integriti, Dewan ini akan mengawal atur pendanaan politik. Sidang Dewan yang dihormati, kita mulakan tirai perbahasan pada hari ini. Dengan ini saya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tampil untuk mengemukakan usul perbahasan, menyampaikan definisi dan menyampaikan hujah bagi pihak kerajaan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Speaker, perwakilan kerajaan, proksi pembangkang, seterusnya hadirin dan hadirat yang sudi melapangkan masa. Tuan Yang di-Pertua, usul perdebatan pada hari ini demi integriti Dewan ini akan mengawal atur pendanaan politik. Maka tampil selaku Perdana Menteri, sebelum kita pergi mengapakah sebab-sebabnya, kami menyokong usul perdebatan. Ada beberapa perkara yang perlu untuk saya perkenalkan dalam perdebatan. Yang pertama ialah berkenaan dengan pendanaan politik. Pendanaan politik ialah satu kaedah pembiayaan parti politik yang bermaksud negara akan memberi peruntukan tertentu kepada parti politik bagi tujuan tertentu seperti operasi kajian dasar ataupun berkempen politik. Ia juga adalah salah satu bentuk undang-undang pembiayaan politik atau political financing dengan izin Tuan Yang Pertua bagi meregulasi pembiayaan keluar masuk dalam parti politik. Pendanaan politik oleh kerajaan perlu dibuat atas beberapa faktor. Yang pertama, mengalihkan tumpuan parti politik untuk mencari dana terutamanya untuk pilihan raya. Yang kedua, mengurangkan kebergantungan terhadap pihak lain. Dan yang ketiga, memastikan padang yang lebih sama rata antara ahli politik, terutamanya untuk parti yang lebih besar seperti yang lebih kecil seperti PSM, yang besar masuk PSM dan kecil seperti parti muda kawan sekalian. Baik, itu sedikit sebanyak berkenaan dengan pendanaan politik. Kita beralih pula kepada status quo integriti di meja perwakilan kerajaan. Kita perlu untuk mengenal pemegang taruh yang terlibat untuk meluluskan dana politik di Malaysia. Tahukah anda yang bertanggungjawab untuk meluluskan dana politik di Malaysia ialah Jawatan Kuasa Konsultatif Nasional mengenai pembiayaan politik. Dan ini ialah pemegang taruh yang mengawal pendanaan politik di Malaysia. Ada beberapa masalah yang wujud apabila selama ini sesiapa sahaja yang memegang dana yang diluluskan oleh JKN MPP ini tidak didedahkan, di mana entiti ataupun pemegang dana ini tidak didedahkan oleh mana-mana pihak, dan kesannya ialah berlaku pertuduhan sekiranya seorang ahli politik didapati mempunyai ketirisan dalam pembiayaan politik. Sebagai contoh, ahli Parlimen MUA Yang Berhormat Syed Saddiq Syed Abdul Rahman hari ini yang telah dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas pertuduhan pecah amanah dan sebuah parti politik dan menyalahgunakan wang sebanyak untuk kempen PRU ke-14 sebanyak RM1 juta ringgit, dan bukan sahaja itu, disebabkan wang yang dipegang oleh pemegang taruh ini juga terhad. Masalah kedua yang berlaku, ia juga menjurus kepada satu lagi masalah apabila ahli-ahli politik akan menjaga pengaruh mereka dan menjaga kroni-kroni mereka. Saya tidak bercakap kosong. Menurut Azra Aziz, aktivis anak muda, mengatakan bahawa ahli politik ini selalu mencari kabel untuk mereka mendapatkan wang, di mana kabel ini didapatkan daripada orang-orang kaya, warga dewan sekalian. Dan akhirnya parti politik ini menjadi pak turut dalam apa sahaja yang orang kaya ataupun yang menyumbang dana ini suruh kepada mereka, warga dewan sekalian. Jadi ini adalah masalah di meja perwakilan kerajaan, ataupun ini adalah masalah yang melanda Malaysia pada hari ini. Perkara ini sangat sekali berbeza dengan negara-negara luar. Sebagai contoh, di Australia pula, dana di peringkat Commonwealth ataupun Persekutuan yang ditadbir Suruhanjaya Pilihan Raya Australia AEC. Tapi parti-parti utama masih lagi bergantung kepada sumber swasta dan persendirian bagi separuh daripada pendanaan mereka. Pendanaan ini juga wujud di peringkat negeri dan wilayah bagi Queensland, Victoria dan wilayah ibu negara Australia. Melalui dana ini, sekurang-kurangnya 95% daripada bayaran akan dibiayai dalam masa 4 minggu selepas pilihan raya.
Di sini kita dapat lihat bahawa di dalam Suruhanjaya Pilihan Raya Australia ini lebih ketat ataupun tidak mempunyai sebarang masalah yang dihadapi oleh negara Malaysia pada hari ini, warga dewan sekalian. Maka kita pergi pula, jadi ini adalah masalah integriti yang ingin diselesaikan di meja perwakilan kerajaan. Kita pergi pula kepada frasa titik tolak perdebatan kita pada hari ini, iaitu mengawal atur. Mengawal atur di meja perwakilan kerajaan pada hari ini, kita akan mengehadkan dan mengawal pengeluaran dengan mewujudkan Akta Pendanaan Politik yang mempunyai 3 ciri yang utama, iaitu bersifat mencegah, mengikat dan mendidik ahli politik supaya tidak berlaku masalah yang sama seperti yang berlaku dalam status quo yang telah dibentangkan sebentar tadi. Beban bukti yang perlu untuk dijawab dan digalas di meja perwakilan pembangkang pada ini mudah sahaja. Tunjukkan demi integriti, isu pendanaan politik yang berlaku dalam status quo semasa ini masih lagi boleh diselesaikan tanpa kita wujudkan Akta Pendanaan Politik ini, warga dewan sekalian. Maka, analisis di meja perwakilan kerajaan, mengapa kami mengatakan perlunya wujud Akta Pendanaan Politik ini untuk mengehadkan dan mengawal pengeluarannya ialah disebabkan yang pertama, hujah pertama, mengelakkan isu ketirisan tentang kepentingan rakyat. Duduk saya bangkit pula yang kedua, akan berhujah berdasarkan kata kunci, mengelakkan ramai ahli politik yang didakwa, warga dewan sekalian. Maka, sebelum saya berhujah, saya silakan mana-mana silahan. Saya kira tiada. Baiklah, saya akan memulakan hujah pertama di meja perwakilan kerajaan, iaitu di bawah kata kunci mengelakkan isu ketirisan tentang kepentingan rakyat. Baik, di dalam hujah ini, saya akan ceritakan kepada anda bagaimanakah kalau apabila isu pendanaan politik ini tidak diberikan di bawah jawatan kuasa yang penting ataupun yang boleh mengawal dana politik ini, akhirnya akan menyebabkan berlaku isu ketirisan yang akhir menjejaskan kepentingan rakyat. Setiap kali pilihan raya umum dijalankan, semua parti politik yang bertanding menggunakan pelbagai strategi kempen yang amat tinggi dan juga promosi yang dilakukan oleh mereka ini sangat mewah dan memerlukan dana politik yang sangat banyak, sedangkan sumber kewangan ahli politik sesebuah parti politik masih boleh dipertikaikan. Persoalannya, dari manakah parti politik masih boleh mendapat wang yang untuk membiayai kempen komunikasi semasa pilihan raya? Menurut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia pernah menganjurkan agar kerajaan mahupun pembangkang untuk menyokong pindaan perundangan yang dicadangkan oleh Bidang Keberhasilan Utama Negara mencegah rasuah berhubung kaedah penyaluran dana politik ini. Ini kerana salah satu punca rasuah adalah mungkin akibat penyalahgunaan kaedah dan cara dana politik ini disalurkan, tuan-tuan dan puan-puan. Ini kerana rasuah ini memberikan kesan buruk kepada masyarakat dan perniagaan. Sumber ekonomi tidak dapat diuruskan dengan baik kerana aktiviti rasuah, orang yang salah dan tidak layak mendapat peluang pekerjaan atau kuasa akhirnya terkesan, warga dewan sekalian. Ini kerana rasuah juga menghalang produktiviti berlaku kerana ia mendorong pembaziran terjadi, terutamanya sumber yang berlebihan digunakan seperti mana yang berlaku dalam kempen-kempen politik ini hanya kerana mereka ingin mendapatkan undian. Mereka sanggup untuk membayar duit yang lebih, warga dewan sekalian, namun duit ini kita tidak pernah tahu sumbernya datang daripada mana. Jadi ini adalah isu integriti yang kami risaukan dalam perdebatan. Akhirnya yang terkesannya ialah rakyat, warga dewan sekalian, sebab produktiviti yang kami rujukkan kepada menggunakan sumber paling sedikit untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Apabila orang yang salah mendapat pekerjaan, kesannya produk akhir atau khidmat yang diberikan bukanlah yang terbaik, malah tidak mencapai kualiti yang diinginkan. Apabila rasuah dalam politik disogokkan dan orang yang tidak layak diberikan projek, semua orang rugi, termasuk yang menerima sogokan, warga sekalian. Penerima suapan rasuah tidak akan melakukan kerja mengikut uraian yang sepatutnya. Akhir menunjukkan integriti ini sebenarnya dapat diselesaikan sekiranya kita mempunyai Akta Pendanaan Politik, warga sekalian. Mohon usul untuk diterima Dewan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagi pihak Dewan, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas hujah yang dikemukakan. Seterusnya dipersilakan pula Yang Berhormat Ketua Pembangkang untuk membidas serta menyampaikan hujah bagi pihak pembangkang. Dipersilakan Yang Berhormat. Suara dengar ke? Dengar. Okay.
Tuan dan puan, demi integriti Dewan ini akan mengawal atur pendanaan politik. Maka kita nilai dahulu apa masalah sebenar di meja perwakilan kerajaan dalam Dewan Perdebatan hari ini. Pertama, fahaman kerajaan telah pun salah pada frasa pendanaan itu sendiri. Di saat hari ini beliau sendiri dah mendefinisikan pendanaan itu adalah bercerita tentang sumbangan duit masuk, sumbangan Tuan Dipertua Dewan, duit masuk kepada sebuah parti politik. Maksudnya hari ini anda tidak boleh bercerita berkenaan tentang kawal sedia keluar masuk dana parti Tuan Dipertua Dewan. Itu tidak tepat dalam definisi pendanaan anda sendiri, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Itu yang pertama. Yang kedua, bila mana anda mewujudkan satu mekanisme iaitu mengawal atur pendanaan politik, anda kata hari ini ingin mewujudkan akta pendanaan politik Tuan Yang di-Pertua Dewan. Namun, persoalan saya pertama, jika anda ingin mewujudkan akta pendanaan politik ini Tuan Yang di-Pertua Dewan, anda akan mendedahkan nama-nama penyumbang daripada Dewan. Bila mana anda mendedahkan nama penyumbang, kita akan menyebabkan ada masalah-masalah yang lain berlaku Tuan Dewan. Bila mana hari ini kalau anda mendedahkan ini, boleh ke untuk selesaikan masalah integriti yang anda sendiri gariskan tidak pernah anda jelaskan dengan baik Tuan Dewan, kerana masih menyimpang jauh kepada frasa dan mekanisme pendanaan dalam Dewan Perdebatan Tuan Dewan. Sebab itu hari ini bila mana anda tunjukkan ada ahli politik, ada masalahnya bila mana tidak ada didedahkan, ada ketirisan dan sebagainya Tuan Dipertua Dewan, saya tertanya-tanya, adakah dengan anda mendedahkan nama ini terus hilang masalah ketirisan Tuan Dipertua Dewan? Ada anda tunjukkan? Tidak Tuan Dipertua Dewan. Sebab itu, bila mana anda tunjukkan hujah hari ini mengelakkan isu ketirisan Tuan Dipertua Dewan, bila mana anda bermain sentimen rakyat terkesan dan sebagainya, saya tertanya-tanya, apakah keadaan rakyat terkesan sekarang Tuan Dipertua Dewan? Sebab kita bercerita tentang politik, parti politik. Itu yang pertama. Yang kedua, bila mana anda tunjukkan hari ini ada penyalahgunaan dana mendorong kepada isu rasuah Tuan Yang di-Pertua Dewan. Tuan Yang di-Pertua, saya tertanya, bila mana anda mendedahkan nama ini, anda nak menyelesaikan penyalahgunaan dana. Namun, anda munculkan mekanisme untuk mendedahkan pendanaan atau mendedahkan nama penyumbang, berlakulah masalah lain. Pernah tak anda fikir perkara tersebut? Tidak Tuan Yang di-Pertua Dewan, kerana pada akhirnya anda hanya nak selesaikan satu masalah. Tutuplah lubang tu dengan gali lubang baru Tuan Yang di-Pertua Dewan. Masalah lain pun akan berlaku, masalah yang sama akan berulang kembali Tuan Yang di-Pertua Dewan. Itu yang pertama. Itulah masalah perwakilan kerajaan ini. Sebab itu, kalau kita nilai kegagalan rangkuman kes perwakilan kerajaan bila mana beliau bercerita tentang penyalahgunaan dana dan sebagainya, dia dah menyalahi apakah sebenarnya erti pendanaan politik itu sendiri Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sebelum saya teruskan, dipersilakan kalau ada. Ya Muhammad, kalau kita mendedahkan nama penyumbang inilah yang akan mengajar ahli politik untuk bersifat bertanggungjawab. Sebab apabila tidak didedahkan, mereka sesuka hati saja mengambil daripada mana-mana penyumbang walaupun kita tidak tahu ada isu suapan bagi sekalian. Respon? Ya Umat, itu yang kita risau. Bila mana kita dedahkan ini, kita dah tahu mana satu, akhirnya berlaku pula masalah lain. Masalah penekanan daripada parti pemerintah, masalah penyumbang-penyumbang, masalah hak privasi. Itu yang berlaku pula Tuan Yang di-Pertua Dewan. Inilah masalah di meja perwakilan kerajaan. Bila mana mereka ingin selesaikan satu masalah, namun mereka lupa masalah lain akan muncul Tuan Yang di-Pertua Dewan. Justru inilah kegagalan meja perwakilan kerajaan. Terus kita bergerak di meja perwakilan pembangkang, kami akan tunjukkan hari ini demi integriti Dewan ini akan mengawal atur pendanaan politik. Perlu ditolak sisi Dewan melihatkan kepada masalah-masalah pendanaan politik itu sendiri, mengawal atur itu sendiri Tuan Yang Dewan. Baik, kita nilai hujah saya pertama, membuka ruang parti pemerintah untuk menekan parti lain. Tuan Yang di-Pertua, bila mana hari ini mekanisme mereka adalah mendedahkan ataupun mengawal atur itu adalah mendedahkan, membuat pendedahan. Bermaksudnya hari ini, ia sebenarnya membuka ruang untuk parti pemerintah menjadikan pendedahan itu adalah sebagai isu dan permainan politik Tuan Yang di-Pertua Dewan. Bila mana hari ini, kalaulah kita dedah sebuah syarikat, syarikat itu menyumbang kepada ahli politik Tuan Yang di-Pertua Dewan. Namun, pendedahan itu menyebabkan akhirnya ada berlaku pendedahan itu menunjukkan ada masalah Tuan Yang di-Pertua Dewan, membadikan parti pemerintah membuat itu sebagai satu isu dan permainan politik untuk membunuh membunuh parti yang lain Tuan Yang di-Pertua Dewan. Maksudnya hari ini ada parti pemerintah yang mana hari ini parti pemerintah itu memerintah negara. Namun di saat hari ini ada sumbangan yang dikenakan ada pendedahan sumbangan yang dibuat oleh
kepada parti lain, menyebabkan parti pemerintah itu akan menekan dan membunuh parti tersebut dengan menjadikan isu pendedahan itu sebagai satu isu politik, Tuan Dipertua Dewan. Saya tidak bercakap kosong. Perkara ini berlaku di Korea Selatan bila mana ada isu berkaitan dengan pendanaan politik ini, Tuan Dipertua. Hari ini apabila satu parti memerintah, akhirnya satu parti memerintah dan satu parti yang tidak memerintah yang kecil, Tuan Dipertua Dewan, dapat dana yang banyak, akhirnya didedahkan pula nama ataupun didedahkan pula siapa penyumbangnya, akhirnya parti memerintah itu menjadikan dana yang diberikan itu menjadikan isu pendanaan itu sebagai satu isu, Tuan Dipertua Dewan. Akhirnya parti tersebut terpaksa dibubarkan disebabkan apa? Disebabkan parti pemerintah tersebut, Tuan Dipertua Dewan. Namun kita nilai bila mana hari ini Korea Selatan pun berlaku perkara tersebut. Jadi tidak mustahil untuk pendanaan dana apabila kita mendedahkan atau membuat pendedahan terhadap pendanaan politik ini, menjadikan ianya berlaku juga masalah yang sama di Malaysia, Tuan Dipertua Dewan. Sebab itu hari ini Dewan, itu pertama. Yang kedua, bila mana hari ini saya ambil contoh yang paling dekat iaitu di Malaysia, ada isu berkenaan tentang parti DAP dan duit Tuan Yang Dipertua. Bila mana hari ini parti DAP dapat sumbangan daripada Israel, Tuan Yang Dipertua Dewan. Kita tahu Israel ini, Tuan Yang Dipertua, kita sangat allergic dan tidak suka pada Israel. Namun disebabkan ada pendedahan, akhirnya parti pemerintah boleh menjadikan isu pendedahan nama isu sumbangan Israel kepada parti DAP itu menjadi satu isu mainan politik, menyebabkan tiada pun menyebabkan berlaku masalah integriti, Tuan Dipertua Dewan. Tidak pernah berlaku pula masalah integriti, Tuan Yang Dipertua. Akhirnya inilah yang menunjukkan keadaan bila mana kita mendedahkan apabila ada mengawal atur pendanaan politik yang membuka ruang parti pemerintah untuk menekan parti lain, menunjukkan ada masalah integriti juga berlaku lagi, Tuan Dipertua Dewan. Inilah keadaan kita perlu tolak sisi Dewan. Mohon untuk terus mengembangkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang atas hujah yang dikemukakan tadi. Sidang Dewan dihormati, perbahasan dalam persidangan Parlimen sesi ini diteruskan lagi. Tanpa membuang masa, saya menjemput Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Dipersilakan. Cubaan suara jelas? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat Tuan Yang Dipertua Dewan, rakan-rakan di perwakilan kerajaan, pembangkang dan seterusnya hadirin yang bersidang sekalian. Assalamualaikum dan salam perdebatan saya titipkan buat kalian kesemuanya. Tuan Yang Dipertua bergerak selaku Timbalan Perdana Menteri pada hari ini masih berdiri teguh di belakang Perdana Menteri menyokong sepenuhnya usul perdebatan kita pada hari ini, iaitu demi integriti Dewan ini akan mengawal atur pendanaan politik. Saya selaku yang kedua di meja perwakilan kerajaan terdapat dua gerak kerja saya yang utama, iaitu yang pertama pembidasan terhadap pembawaan pihak pembangkang dan yang kedua mengutarakan hujah kedua di meja perwakilan kerajaan. Warga Dewan, rangkuman kes di meja perwakilan kerajaan cukup mudah. Kami telah buktikan kepada isi Dewan bahawa mengapa wujudnya masalah-masalah yang melanda negara kita pada hari ini akibat kita tidak mengawal atur pendanaan politik ini seperti yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi dan akan diteruskan perjuangan ini oleh saya. Selesai rangkuman kes kami di meja perwakilan kerajaan, kita lihat pula masalah yang timbul di meja perwakilan pembangkang. Pertama sekali, mereka mengatakan bahawa isu dana ini tidak dapat diselesaikan sekiranya kita mendedahkan nama-nama ahli orang yang memberi sumbangan. Yang Berhormat, tahukah anda kalau kita dedahkan, akhirnya ahli politik akan lebih rasa untuk terikat dan tidak mahu didakwa di mahkamah. Kesannya tidak akan ada ahli politik yang mahu untuk identiti mereka ini didedahkan kepada rakyat kerana mereka takut dengan sentimen yang akan dibelenggu oleh mereka sekiranya nama mereka didedahkan dan mereka menerima rasuah. Itu yang pertama. Yang kedua, anda ini bersifat seolah-olah mahu memberikan imuniti kepada ahli politik. Disebabkan kenapa perjuangan yang telah anda bawa di meja perwakilan perbankan perlu imuniti ini untuk diberikan kepada ahli politik yang terang-terang mengalami masalah integriti. Adakah anda katakan kalau ada jenayah, nama beliau tidak perlu didedahkan sebab sifat malu? Itu yang kedua, Yang Berhormat. Yang ketiga,
Anda ini seolah-olah bercakap kita tidak menilai kepada status quo sekarang. Sekarang ini parti politik ini memang suka untuk memfitnah antara satu sama lain. Sebab itu kalau dana politik tak dicukaikan, akhirnya akan menyebabkan orang menuduh ahli politik itu menyeleweng dana, akhirnya mencalarkan integriti politik. Sebelum saya masuk ke hujah, sila satu. Yang Muhammad, kalau ada kes pertama, Yang Muhammad, kalau ada kes jenayah, kita bawa je lah ke mahkamah. Kalau kes Datuk Najib pun boleh kita bawa ke mahkamah tanpa akta pendanaan. Itu yang pertama. Yang kedua, disebabkan ada isu jenayah, isu-isu permainan politik. Inilah sebabnya kita tak perlu mendedahkan. Sebab akhirnya berlaku juga masalah integriti. Muhammad Asfad. Yang berhormat, perkara ini salah kerana dengan kita mendedahkan nama-nama inilah pihak ahli politik tersebut akan berasa lebih bertanggungjawab untuk melakukan tugas-tugas mereka kerana mereka takut apabila mereka menerima dana daripada rakyat itu sendiri, mereka tahu itu merupakan tanggungjawab yang harus mereka selesaikan. Itu yang berhormat. Terima kasih atas celahan. Kita bergerak kepada hujah kedua kami di bawah kata kunci untuk mengelakkan lebih ramai ahli politik menjadi mangsa pendakwaan akibat kes pendanaan politik ini. Warga Dewan sekalian, dalam hujah ini akan saya ceritakan secara terperinci kepada si isi Dewan apakah yang sebenarnya terjadi kepada ahli-ahli politik yang telah mengatakan bahawa mereka ini merupakan mangsa sistem pendanaan politik kita sekarang ini yang tidak sistematik. Warga Dewan sekalian, akta pendanaan politik ini adalah satu perkara yang mudah. Akta ini diwujudkan untuk mengawal atur serta mengawal ke semua dana-dana yang dikutip secara umum ataupun sumbangan peribadi supaya salah laku dalam dana yang dikutip tersebut tidak berlaku. Penyumbang sudah tentu mahu dana yang mereka berikan digunakan dengan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan sepenuhnya. Dengan sekiranya tiadanya akta pendanaan dana politik pada hari ini, ia akan menyukarkan proses kita untuk mengawal atur dan serta membela integriti ahli-ahli politik yang berhormat dalam Dewan Parlimen pada hari ini. Kita tidak mahu lagi melihat ahli-ahli politik ini menjadi mangsa akibat kegagalan kita tidak mengawal atur pendanaan politik ini. Contoh yang akan saya bentangkan cukup mudah warga Dewan sekalian. Kita lihat kenyataan daripada Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan, Setiausaha Agung UMNO. Baru sahaja beliau mengeluarkan kenyataan bahawa beliau telah menjadi mangsa dana politik akibat ketidak ada pengawal aturan di dalam situasi kita pada hari ini. Beliau telah berkata bahawa pertuduhan terhadap beliau adalah beliau telah dituduh menerima sejumlah wang tetapi dikatakan beliau sebenarnya tidak membayar cukai. Lihat, apabila kita tidak mengawal atur sistem pendanaan politik ini, inilah masalah yang timbul. Yang berhormat Ahmad Maslan telah dituduh mengutip dana politik tetapi tidak membayar cukai, sedangkan itu merupakan dana kegunaan untuk politik. Itu yang pertama. Warga Dewan, lihat betapa besarnya impak kes ini terhadap reputasi Yang Berhormat Ahmad Maslan itu sendiri. Beliau telah dituduh sebagai salah seorang ahli kluster mahkamah dan dituduh tidak berintegriti. Sedangkan pencapaian beliau semasa menjadi menteri dalam kabinet dahulu merupakan satu pencapaian amat baik. Jadi disebabkan ketidak ada dan status quo semasa yang tidak ada pengawal aturan dana politik ini yang mencalarkan integriti Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan itu sendiri. Sebelum saya masuk seterusnya, silakan. Muhammad, saya rasa anda dah salah faham tentang pendanaan ini Tuan Ketua. Sebab hari ini kalau anda cerita tentang Ahmad Maslan dituduh terima dana, boleh pula tahu dia terima rasuah. Macam mana boleh tahu tu Yang Berhormat? Saya tak bawa. Bila mana ada pendedahan? Terima kasih Yang Berhormat. Saya tak bawa kes yang diterima rasuah. Ini merupakan dua kes yang berlainan. Yang saya bawa dalam Dewan Perdebatan ini adalah kes beliau dituduh menggunakan wang parti untuk kegunaan sendiri, sedangkan wang yang telah diterima beliau itu merupakan wang daripada parti untuk pendanaan politik. Itu Yang Berhormat. Contoh kedua yang akan saya kemukakan dari Dewan Perdebatan hari ini ialah Yang Berhormat Syed Saddiq. Beliau telah menjalankan pelbagai kempen crowdfunding dengan izin yang dipertul, iaitu yang pertama Syed Saddiq Go Bulk dengan izin yang dipertul dan sumbangan dana untuk PRU14. Kedua-dua ini merupakan contoh pendanaan politik warga Dewan sekalian. Kita lihat contoh yang ketiga dahulu. Beliau telah dituduh di Mahkamah Seksyen pada Julai 22 yang mengatakan beliau mempunyai salah dana sumbangan politik yang melibatkan 120,000. Tetapi apa yang gagal dengan sistem kita pada ini ialah sebenarnya tidak ada masalah pun dengan dana yang telah digunakan oleh Yang Berhormat Syed Saddiq yang bernilai 120,000 itu sendiri. Kerana dana tersebut telah diaudit secara terperinci dan kenyataan ini juga telah disahkan oleh Setiausaha Armada Parti Pribumi Bersatu iaitu Encik Ahmad Rizwan bin Muhammad Syafiee. Dan audit yang secara terperinci itu menunjukkan secara jelas tiada kesan penyalahgunaan politik tetapi disebabkan sistem pengawal aturan yang lemah pada hari ini, ketiadaan akta, Yang Berhormat Syed Saddiq telah didakwa
di dalam mahkamah. Rangkuman penghujahan saya pada hari ini ialah saya telah buktikan kepada si Dewan bahawa mengapakah usul pada hari ini sepatutnya diterima. Mohon untuk usul diterima, mohon untuk terus mencadang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri atas hujah dan bijaksana yang disampaikan. Isu perbahasan yang semakin hangat ini diteruskan lagi. Dengan ini saya mempersilakan Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang untuk meneruskan bidasan dan hujah-hujahnya. Persilakan. Puan suara boleh dengar? Boleh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat Tuan Yang di-Pertua Dewan, sahabat-sahabat pembangkang, sahabat baru kerajaan, serta semua warga Dewan yang sudi bersidang. Assalamualaikum, salam perdebatan saya titipkan buat semua. Baiklah, Tuan Yang di-Pertua Dewan, demi integriti, Dewan ini akan mengawal atau pendanaan politik. Baiklah, Tuan Yang di-Pertua Dewan, sebagai pembangkang kedua, terus gerak pada pemilihan yang akan lakukan pada pasukan kerajaan hari ini. Saya mulakan dengan kumbang pertama. Perdana Menteri hari ini di bawah kata kunci tentang kepentingan rakyat, dan dalam kata kunci ini beliau telah bercerita tentang keadaan adanya rasuah sebagai cara mendana diberi salah dan sebagainya. Tuan Yang di-Pertua Dewan, rangkuman hujah ini saya boleh katakan pada hari ini bahawa mekanisme cadangan yang mereka nak kawal untuk pengeluaran dan pengurusan itu sendiri, tetapi adanya masalah yang ada dalam hujah pertama ni adalah masalah penerimaan dana itu sendiri. Tuan Yang di-Pertua Dewan, jadi Tuan Yang di-Pertua, macam mana kalau kita nak kawal duit ini keluar masuk duit kita ini, Tuan Yang di-Pertua, kita dapat elak daripada penerimaan daripada sumber yang bermasalah. Pengwilingan ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan, tidak pernah diterangkan oleh Perdana Menteri kita pada hari ini. Itu yang pertamanya. Keduanya, di dalam hujah Timbalan Perdana Menteri pula, hujah tentang elak lebih ramai ahli politik jadi mangsa. Dan hujah ini beliau bercerita tentang adanya akta pendanaan politik dan adanya banyak-banyak contoh yang telah diterangkan oleh Timbalan Perdana Menteri. Sebenarnya Tuan Yang di-Pertua, kita sudah ada SPRM, kita boleh lapor saja. Kalau ada masalah pun kita boleh lapor je kepada SPRM. SPRM boleh menyiasat dan sebagainya. Kita tak perlu pun akta cadangan kerajaan ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dan Tuan Yang di-Pertua, sekalipun ada nak kata pada hari ini, adanya mekanisme kita nak mengawal atau pendanaan politik ini untuk integriti, adakah dengan mekanisme mengawal atau ini menjawab kepada integriti sekarang ini? Tidak, saya percaya tidak, Tuan Yang di-Pertua. Adakah menyelesaikan masalah yang telah disenaraikan oleh Timbalan Perdana Menteri? Saya percaya tidak, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Itu yang kedua. Ketiganya, apabila Timbalan Perdana Menteri berkata tentang dedah nama ini akan memberikan ahli politik jadi lebih bertanggungjawab. Sebenarnya Tuan Yang di-Pertua, ini bukan isu ahli politik bertanggungjawab apa tidak. Tentang dedah nama, kita perlu nilai keadaan bila syarikat itu namanya telah didedahkan dan apa yang berlaku. Dan syarikat itu akan mengalami kerugian. Kerugiannya daripada segi mana? Daripada segi pembeli-pembeli dari satu syarikat itu tidak mahu membeli kepada syarikat itu sendiri setelah mereka tahu, oh ini rupanya syarikat ini menderma kepada perwakilan parti-parti yang mereka tidak suka dan sebagainya. Dan akhirnya memberikan kesan kepada syarikat, dan apabila syarikat-syarikat lain nampak dan tidak mahu menyumbang, apa yang akan berlaku sebenarnya akhirnya? Akhirnya tidak ramai lagi nak akan menyumbang, nak memberikan sumbangan kepada parti politik negara, Tuan Yang di-Pertua. Dan akhirnya lagi memberikan kesan kepada parti politik negara sendiri, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Baiklah, selesai pembidasan. Sebelum saya gerak pada hujah, saya persilakan satu. Yang Muhammad, kalau betul SPRM ni berkapasiti untuk melawan integriti, mengapa isu Syed Saddiq itu masih lagi berlaku? Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini anda mengatakan bahawa sekarang ini isu dia adalah apabila masalah penerimaan dana. Cuba tunjukkan bagaimana akta pendanaan ini tidak lagi dijalankan. Macam mana anda boleh katakan benda ini tak dijalankan lagi, tiba-tiba ada syarikat yang sudah tidak ada pembeli nanti? Baiklah, Tuan Yang di-Pertua, saya rangkumkan dua soalan ini. Sebenarnya anda perlu faham, kalau sekalipun saya tanya, jika mekanisme yang anda cadangkan sekarang ini akhirnya menjawab kepada integriti, akhirnya menjawab kepada masalah-masalah yang Muhammad telah senaraikan daripada hujah pertama dan hujah kedua, saya percaya tidak juga, Tuan Yang di-Pertua. Ya, saya tahu tidak buat lagi akta-akta ini, namun kita perlu lihat keadaan sekarang ini di dalam politik kita, di dalam perjalanan politik kita, apa yang berlaku. Dan sebab itulah kita perlu menilai adakah mekanisme ini betul atau tidak. Sebenarnya tidak, Tuan Yang di-Pertua. Baiklah, terus masuk pada hujah kedua, pasukan pembangkang, iaitu mengurangkan sumbangan terhadap parti politik.
Baiklah Tuan Yang di-Pertua Dewan, kita tahu banyak syarikat yang memilih untuk tidak mahu untuk mendedahkan sumbangan-sumbangan yang mereka berikan kepada satu parti politik. Dan sebab mereka ini tidak mahu dikatakan berpihak kepada satu parti politik itu sendiri, Tuan Yang di-Pertua. Dan sebab itu kita kena ingat Tuan Yang di-Pertua, syarikat ini banyak menjalankan perniagaan. Bila mereka menjalankan perniagaan, mereka mementingkan keuntungan. Dan apabila mereka mementingkan keuntungan, kalau kita mendedahkan, kalau kita menggunakan mekanisme mengawal atur ni, akhirnya kita mendedahkan nama syarikat ini. Pembeli-pembeli yang nak membeli pada syarikat itu akan jadi tidak mahu beli akhirnya. Contohnya apabila syarikat itu menderma kepada parti politik yang mereka tidak mahu, akhirnya mereka memilih untuk tidak mahu juga membeli daripada syarikat tersebut, Tuan Yang di-Pertua, kerana membuat konklusi untuk menderma pada parti politik tersebut, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dan kalau kita dedahkan juga, akhirnya akan merisikokan kepada syarikat itu sendiri. Saya bagi contoh yang kita tahu ada yang sebelum ini, ada syarikat House Bomb. Syarikat ini kita pernah dengar, pernah dikatakan derma duit kepada Barisan Nasional. Dan apa yang berlaku ketika itu? Ketika itu ramai sangat orang-orang yang mengutuk syarikat tersebut dan akhirnya memberikan kesan yang buruk kepada syarikat tersebut. Ramai tidak membeli lagi pada syarikat-syarikat tersebut, membuatkan syarikat tersebut mengalami kerugian sendiri, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dan orang tahu bila beli tak nak beli dan syarikat itu akan rugi, dan akhirnya banyak syarikat-syarikat lain yang takut untuk membeli barang-barang, untuk memberi sumbangan kepada parti politik, satu parti politik, kerana risau akan keuntungan, akan memberikan kerugian pada syarikat itu tersebut, Tuan Yang di-Pertua Dewan, kalau kita menggunakan mekanisme mengatur pendanaan Tuan Yang di-Pertua. Baiklah, sebelum saya gerak waktu hujah terakhir, dipersilakan satu. Yang Muhammad, sekarang ini kita nak menyelesaikan isu. Anda mengatakan bahawa Barisan Nasional ini diberikan sumbangan. Sekarang ini matlamat anda nak menjaga integriti ahli politik ataupun anda nak membela nasib syarikat? Ya, saya faham. Kita perlu menjaga integriti politik, tapi kita perlu nilai keadaan ini juga, Tuan Yang di-Pertua. Kita tak boleh nak menilai satu pihak. Kita perlu nilai dua-dua. Apa yang akan berlaku kepada parti politik, apa yang akan berlaku kepada syarikat yang menyumbang. Kerana apabila syarikat menyumbang, akhirnya memberikan kesan kepada parti politik itu sendiri, Tuan Yang di-Pertua. Baiklah, jawab lain terus masuk hujah ketiga. Tidak hormati hak privasi penderma. Tuan Yang di-Pertua, apabila kita bercakap tentang penderma, kita tahu ada mereka melakukan perjanjian yang untuk tidak boleh memunculkan nama mereka sendiri. Lebih-lebih lagi ketika membuat perjanjian antara satu negara dan negara luar, Tuan Yang di-Pertua. Contoh saya beri, kita tahu, adakah anda ingat tentang isu Najib yang pernah menerima sumbangan daripada putera Raja Arab Saudi, Tuan Yang di-Pertua? Namun, anda tahu ke ketika itu perjanjian yang dibuat adalah untuk tidak membocorkan nama pun. Najib tidak boleh membocorkan nama kepada orang-orang sekeliling, Tuan Yang di-Pertua. Namun setelah nama Raja Arab Saudi ini telah didedahkan, apa yang berlaku? Keadaan hubungan antara Malaysia dan Arab Saudi sedikit dingin, Tuan Yang di-Pertua, dan kerana Raja Arab Saudi tidak mahu dikaitkan derma, tapi akhirnya telah diketahui, Tuan Yang di-Pertua, yang memberi kesan kepada mengheret institusi Raja Arab Saudi dalam kemelut politik Malaysia sendiri, Tuan Yang di-Pertua. Rangkuman hujah ini saya telah buktikan tentang kalau kita mengambil mekanisme mengawal atau pendanaan politik, akhirnya kita tidak menghormati hak privasi penderma itu sendiri, Tuan Yang di-Pertua. Mohon Dewan untuk terus membangkang. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang. Dewan pada sesi kali ini akan diteruskan dengan sesi bidasan daripada kedua-dua belah pihak. Dengan ini saya mempersilakan Menteri Pertama daripada pihak kerajaan untuk mengemukakan bidasan-bidasan seterusnya, memperkukuhkan kes yang dibawa oleh pihak kerajaan. Dipersilakan. Tes boleh dengar? Boleh. Hadirin hadirat sekalian, Ketua Pegawai Eksekutif Gerakan Kesederhanaan Global, Datuk Saifuddin Abdullah menyatakan bahawa politik memerlukan wang tetapi penggunaannya perlu dikawal. Baiklah, sebelum itu terima kasih Tuan Kedewan, perwakilan kerajaan, Pakatan Pembangkang dan seterusnya warga Dewan yang bersidang sekalian. Assalamualaikum dan salam perdebatan. Saya titipkan buat anda kesemuanya. Baiklah, pada hari ini terlampau banyak masalah yang ditimbulkan di meja perwakilan kerajaan.
bangkit saya pada hari ini dengan dua gerak kerja yang utama, iaitu pertama, pembidasan terhadap asas bangkangan di meja perwakilan pembangkang yang sehingga pada hari ini kita tidak lihat apa sebenarnya matlamat mereka dalam Dewan Perubatan. Dan akhirnya apa yang kita nak dan lihat di meja perwakilan pembangkang tidak dapat dilihat. Yang kedua, akan saya menegakkan kembali keadilan di meja perwakilan kerajaan dan apa yang kami perjuangkan demi integriti pada hari ini, hadirin hadirat sekalian. Baiklah, masalah pertama pada hari ini. Sebenarnya, pembangkang pada hari ini tidak memahami pun apakah usul dan tuntutan perdebatan, hadirin-hadirat sekalian. Sebab di meja perwakilan kerajaan, kami tunjukkan kepada anda bagaimana mengawal atur itu berfungsi, hadirin-hadirat sekalian, iaitu tentang menghadkan dengan mewujudkan akta pendanaan politik dengan 3 aspek dan juga ciri, hadirin-hadirat sekalian. Mencegah, menyikat dan juga mendidik ahli politik, hadirin-hadirat sekalian. Nampak di meja perwakilan pembangkang pada hari ini, adakah mereka menyentuh ketiga-tiga apa yang kami telah lampirkan dalam Dewan Perubatan? Satu pun mereka tidak menyentuh. Namun apa yang mereka bawakan dalam Dewan Perubatan hanyalah mencerminkan tentang keburukan mereka, hadirin sekalian. Baiklah, perkara pertama pada hari ini. Persoalan pertama, apakah mekanisme tidak mengawal atur di meja perwakilan pembangkang? Bangkit ketua pembangkang sibuk memberi celahan namun kosong sahaja, hadirin sekalian. Kecewanya perwakilan kerajaan pada hari ini, tapi bangkit pembangkang, asas bangkangan tiada, dan bagaimana mereka membangkang kes di meja perwakilan kerajaan, kita tidak nampak, hadirin sekalian. Itu pertama. Kedua, pada hari ini, apakah jaminan anda? Pertama, integriti ini masih akan terjaga. Kedua, rakyat tidak akan terkesan daripada isu politik dan masalah itu boleh selesai, hadirin sekalian. Sebab beban bukti yang kami tinggalkan di meja perwakilan anda tunjukkan bahawa demi integriti, masalah pendanaan politik masih boleh diselesaikan, hadirin sekalian. Namun, apa yang mereka perjuangkan di meja perwakilan pembangkang hanyalah ibarat menggelapkan frasa demi integriti, hadirin sekalian. Saya tanyakan kepada anda lebih sayangkan nama syarikat ataupun integriti? Nampaknya anda tiada jati diri kepada integriti itu sendiri, hadirin sekalian. Baiklah, perkara pertama pada hari ini, asas bangkangan yang anda timbulkan dalam Dewan Perdebatan adalah masalah-masalah yang mengawal atur pendanaan politik ini, hadirin sekalian. Hujah pertama anda tentang membuka ruang parti politik ini memerintah dan menekan parti lain, hadirin sekalian. Perkara pertama yang anda ceritakan, parti pemerintah memerintah negara dan apabila dapat dana akan menyebabkan isu itu didedahkan dan terpaksa dibubarkan, hadirin sekalian. Kedua, anda ceritakan tentang berlaku masalah sama di Malaysia, hadirin sekalian. Nampak di meja perwakilan pembangkang, mereka tidak tunjukkan apakah masalah yang sama berlaku di Malaysia dan perkara ini tidak dibuktikan fakta. Kedua, anda ceritakan bagaimana isu ini akan mengekalkan integriti dan apa yang anda tunjukkan hanyalah pemimpin parti politik semata-mata. Saya tanya anda, apakah yang akan terjadi kalau anak-anak buah dalam parti politik ini membuat masalah? Adakah parti politik terus dibubarkan semata-mata, hadirin sekalian? Dan akhirnya demi menjaga nama syarikat, hadirin sekalian. Baiklah. Pencelahan di ketua pembangkang pada hari ini, anda katakan kes Najib boleh diselesaikan di mahkamah tanpa akta pendanaan politik. Hadirin sekalian, kecewanya saya pada hari ini tentang isu Najib yang mereka katakan pada hari ini. Anda seolah-olah pada hari ini memutihkan kain yang sudah hitam, hadirin sekalian. Sebab apa? Apabila berlaku masalah, bawa je lah ke mahkamah dan boleh selesai, hadirin sekalian. Saya tanya kepada anda, bayangkan kalau tindakan yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib ini dilakukan oleh lebih ramai orang di luar sana ahli politik, dan bagaimana anda buktikan integriti dalam diri mereka masih boleh dikekalkan, lantas rakyat tidak akan merana, hadirin sekalian. Itu perkara tidak dibuktikan di meja perwakilan pembangkang. Pun begitu, kesan kepada rakyat pun anda tidak cerita. Kalau kes Najib itu berulang, sudah pasti kepercayaan rakyat akan berkurang dan parti politik akan lebih memerlukan kebergantungan, hadirin sekalian. Sebab apa? Kita perlu tahu faktor pendanaan politik ini kami sudah ceritakan, iaitu pertama, mengalihkan tumpuan parti politik untuk mencari dana. Yang kedua, kami tunjukkan kepada anda menghasilkan polisi alternatif yang padu. Yang ketiga, kami tunjukkan kepada anda memastikan padang lebih sama rata antara parti politik, hadirin sekalian. Tetapi apa yang pembangkang berusaha untuk bertembur dengan perwakilan kerajaan pada hari ini tidak berjaya. Sebab apa? Pembawaan mereka dari pertama sehingga yang kedua masih sama-sama, hadirin sekalian. Akhirnya saya tunjukkan kepada anda masalah yang anda bawakan pada hari ini masih akan boleh berlaku, hadirin sekalian. Dan yang kedua pada hari ini anda ceritakan SPRM boleh menyelesaikan masalah berbanding akta pendanaan politik, hadirin sekalian.
Apakah jaminan anda kalau betul pun pada hari ini SPRM boleh menyelesaikan masalah, SPRM pun banyak lagi tanggungjawab dan isu rasa yang perlu diselesaikan dan memakan masa. Bagaimana anda buktikan pada hari ini kalau SPRM boleh menyelesaikan masalah berbanding Akta Pendidikan Politik? Adakah anda buktikan perbezaan antara skop di SPRM dan Akta Pendidikan Politik? Tetapi apa yang anda tunjukkan, oh SPRM boleh mengambil tugas itu dan tidak perlu buat Akta Pendanaan Politik ini, hadir sekalian. Duduk dulu amat berhormat yang cantik di sebelah sana. Hujah kedua anda tunjukkan kepada kita mengurangkan sumbangan parti politik yang mana tentang syarikat jalankan perniagaan nak keuntungan katanya hadirin sekalian dan akan mendedahkan nama hadirin sekalian. Yang berhujah hanya beberapa minit, tak apa saya bidas juga hadirin sekalian. Yang mana anda tunjukkan contoh iaitu syarikat Houseboom. Ramai yang mengutuk dan tidak beli pada syarikat tersebut dan mengalami kerugian hadirin sekalian. Kalaulah pada hari ini betul pun perkara ini berlaku dan mengalami kerugian, apakah anda tunjukkan kepada Dewan Perdebatan integritinya anda pegang? Sebab dalam Dewan Perdebatan, frasa yang kita ingin nilaikan adalah mengawal atur dan akhirnya kita dapat melihat tentang integriti tersebut. Tapi apa yang anda tunjukkan dalam penghujahan anda tidak menggambarkan tentang apakah nilai integriti itu sendiri, warga Dewan sekalian. Hujah terakhir mereka tentang tidak menghormati dan hak privasi penerima yang mana ada perjanjian nama didedahkan dan syarikat rugi hadirin sekalian. Saya tanya kepada anda sekali lagi, apakah yang lebih anda pentingkan? Adakah nama syarikat tersebut ataupun anda tidak menyayangkan integriti di negara kita hadirin sekalian? Baiklah, rangkuman perdebatan pada hari ini saya tunjukkan kepada anda pembawaan di meja perwakilan kerajaan lebih mudah. Kami tunjukkan kepada anda mengapa pada hari ini demi integriti Dewan ini akan mengawal atur perdandaan politik. Kami buktikan kepada anda dua hujah. Pertama, mengelakkan isu ketirisan tentang kepentingan rakyat, dan yang kedua, mengelakkan lebih ramai ahli politik menjadi mangsa pendakwaan, dan pihak pembangkang pada hari ini gagal menjawab beban bukti dan perwakilan pembangkang. Kita boleh tolak 3/3 Dewan hadirin sekalian. Rangkuman penghujaan pada hari ini, kami di perwakilan pembangkang bertegang urat leher, bertegang buku lidah. Kami tidak mahu integriti negara kita tidak dijaga, dan sebabkan itu demi integriti Dewan ini akan mengawal atur pendanaan politik. Mohon untuk diterima 3/3 Dewan, tolaklah pembangkang pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Pertama atas bidasan yang diberikan. Perbahasan diteruskan lagi dengan memperkenalkan Yang Berhormat Pembangkang Pertama tampil untuk mengemukakan bidasan-bidasan dan seterusnya memperkukuhkan kes yang dibawa oleh pihak pembangkang. Dipersilakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Sahabat-sahabat seperjuangan di pihak pembangkang, legasi kerajaan. Seterusnya, warga Dewan yang sudi bersidang sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat bersidang kepada semuanya. Usul kita pada hari ini, demi integriti, Dewan ini akan mengawal atur perdana politik. Jadinya selaku yang ketiga pada hari ini, saya akan membuat dua gerak kerja. Yang pertama, saya akan menegak kembali hujah-hujah kami di pihak pembangkang, dan yang kedua, saya akan membidas keseluruhan hujah-hujah di pihak kerajaan. Jadinya, hujah pertama kami di pihak pembangkang iaitu di bawah kata kunci membuka ruang parti pemerintahan, membunuh parti yang lain. Yang kedua, mengurangkan sumbangan terhadap parti politik. Dan yang ketiga, tidak hormati hak privasi penderma. Jadi dalam ketiga-tiga hujah ini kami telah ceritakan kepada anda kesan dan keburukan ketika kita melaksanakan mekanisme mengawal atur cara perdanaan politik ini. Jadinya dengan tiga kata kunci ini kami telah ceritakan dan menerangkan kepada anda dengan jelas tentang apa yang kita dapat ketika kita mengawal atur cara perdanaan politik ini. Jadi selesai saya menegakkan kembali hujah-hujah kami di pihak pembangkang. Jadi kita terus ke gerak kerja saya yang kedua iaitu membidas satu persatu hujah di pihak kerajaan. Jadi kita terus kepada ketua pembangkang kita pada hari ini. Jadinya ketua pembangkang kita pada hari ini mengatakan mekanisme cadangan mereka nak kawal pengeluaran dan pengurusan. Tapi masalah yang ada dalam hujah satu adalah masalah penerimaan dana. Macam mana kalau kita kawal duit keluar, kita dapat elak penerimaan dana dari sumber yang bermasalah. Penerimaan. Maksudnya, hujah pertama ini melompat-lompat cakap nak kawal pengeluaran dana, tapi bercerita tentang dapat elak penerimaan dari sumber yang bermasalah. Jadi, macam mana bila kita kawal
pengeluaran, terus kita elak penerimaan dana dari sumber yang bermasalah. Itu masalah ketua perbankan kita pada hari ini. Jadi itu masalah pertama. Jadi masalah kedua, hujah satu juga mengatakan nak wujudkan akta semata-mata nak elakkan pembaziran penggunaan sumber dana. Takkan nak buat akta semata-mata nak elak pembaziran. Kedua, pada peringkat ini kita telah menafikan hak mereka untuk uruskan duit mereka sendiri. Dan yang ketiga, adakah kita mahu jadikan Malaysia sebagai negara komunis yang mengawal semua urus tadbir politik? Dan yang keempat, kita ibarat tidak berpolitik sebab kita tidak membenarkan mereka menggunakan strategi untuk urus dana sendiri. Jadi itu masalah-masalah di pihak perwakilan kerajaan. Jadi kita bertukar orang pula. Kita pergi ke menteri kedua di pihak kerajaan pada hari ini. Mereka mengatakan, membangkitkan isu tentang Sheikh Sadiq yang berhormat. Jadi mereka katakan dengan akta-akta ini, dengan adanya akta-akta penyeleweng ini, Sheikh Sadiq masih dapat dikawal. Jadi kalau Sheikh Sadiq sekarang ini, Sheikh Sadiq di bawah ke mahkamah atas laporan salah laku oleh SPRM yang Tuan Dipertua, tapi tidak dilihatkan. Pada hari ini pihak kerajaan menafikan SPRM tidak buat kerja. SPRM ni terlampau banyak kerja-kerja. Jadinya kalau kita nak katakan pasal politik, ini pasal isu negara, politik Tuan Dipertua. Jadinya kalau SPRM lebih cenderunglah kepada politik ini. Sebab apa? Sebab politik ini adalah isu negara. Politik ialah memimpin negara. Jadinya SPRM ini memanglah melaksanakan tugas untuk menerangi rasuah. Jadinya kalau nak cakap isu pasal rasuah ini tentang politik sekalipun, memang mereka menahas tentang isu-isu ini. Jadinya kedua, kes Sheikh Sadiq ini masih lagi berjalan di mahkamah. Sebab itu justifikasi pihak kerajaan yang ada akta baru, kes dapat diselesaikan, tidak dapat diterima Tuan Dipertua pada hari ini. Jadinya selesai semua bidas pihak kerajaan kita pada hari ini. Jadi kita bergerak terus ke menteri ketiga pada hari ini. Ada mengatakan apa fakta-fakta yang kita katakan integrasi kita yang semakin lemah. Jadinya kalau kita nak ikutkan, Indonesia pun dah buat akta perdanaan politik. Integriti politik mereka masih rendah. Jadi apa analisis kerajaan pada negara yang dah pernah buat tentang mengatur cara perdanaan politik ini. Jadinya menteri ketiga juga bercerita tentang syarikat. Kita tengoklah parti politik yang berhormat. Saya tanya anda, di mana parti politik itu dapat dana? Adakah dana itu datang bergolek sendiri? Tidak. Ia sebab syarikat yang beri sumbangan. Namun di sana letak mekanisme keluar atur akan buat syarikat tidak mahu beri sumbangan sebab dah didedahkan nama. Sebab kalau kita nak mengaturkan duit, kita menerusi audit. Audit ini akan memeriksa nama-nama yang telah menerima dana. Jadinya ia akan menedahkan dan ia akan merasakan malunya. Sebab apa? Sebab contoh kalau saya tidak menyukai, saya bagi analogi. Saya tidak menyukai AirAsia, tetapi syarikat menyumbang kepada AirAsia. Syarikat yang saya suka menyumbang kepada AirAsia sendiri. Jadinya saya tidak menyokong apa yang didermakan oleh AirAsia kerajaan. Ini bila dia dah didahkan nama, itu juga akhirnya berimpak yang sangat besar pada parti politik. Dan terdapat dana dah daripada syarikat-syarikat. Macam mana mereka nak dapatkan dana untuk uruskan parti politik dan sebagainya? Adakah parti politik mampu buat apa yang mereka mahu? Tidak. Dah tak ada dana, dah tak ada sumbangan yang diberi. Inilah keadaan realiti sebenar yang berlaku jika kita mengawal atau perdanaan politik. Dan akhirnya, adakah ia memberi kesan kepada integriti? Adakah dengan kita mengawal atau pendanaan politik, ini menjawab kepada integriti yang kita mahukan? Tidak, Tuan Dipertua. Jadi selesai sudah saya membidas keseluruhan pihak kerajaan kita pada hari ini. Oleh itu, saya buktikan pada hari ini, keadaan sekarang ini demi integriti mengawal atau pendanaan politik tidak menjawab kepada integriti yang kita mahukan. Jadinya itu sahaja daripada saya. Sebelum saya mengakhiri kata-kata, saya ingin katakan, kalaulah kita
memandang satu aspek itu, pandanglah dari sudut yang lain, pandanglah dari seluruh sudut. Janganlah kita mandang dari satu sudut, kita menentukan itu sebagai atur cara kita. Pandanglah dari semua sudut supaya kita dapat jawapan yang sebenar, misteri turunkai. Jadinya itu saja daripada saya. Mohon Dewan untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Yang Berhormat di atas biasan yang diberikan. Sidang Dewan yang dihormati, demikianlah tadi kita melihat dan mendengar hujah-hujah serta bidasan-bidasan daripada ahli-ahli yang berhormat untuk memberi peluang kepada ahli-ahli yang berhormat membuat persediaan ucapan bagi sesi permulungan. Dewan ditangguhkan selama seminit. Seminit anda bermula daripada sekarang. Baik, sidang Dewan dihormati, cukup tempoh 1 minit masa perbincangan diperuntukkan kepada ahli-ahli yang berhormat. Perbahasan usul akan diteruskan dengan sesi pemulungan. Saya mulakan dengan mempersilakan Yang Berhormat Wakil Pihak Pembangkang tampil untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan Yang Berhormat. Cuba suara. Dengar. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau hari ini debat ini nak bandingkan handsome-nya saya dengan handsome-nya perwakilan kerajaan, saya rasa saya dah pun kalah. Namun debat ini bukan nak nilai handsome tak handsome. Debat hari ini nak nilai mana yang lebih menjawab dan menepati usul Dewan Perdebatan. Baik, kita nilai satu persatu masalah perwakilan kerajaan. Pertama, di saat hari ini bangkit sahaja Perdana Menteri, fahaman terhadap pendanaan politik itu sendiri dah pun salah, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Bila mana hari ini Perdana Menteri dah pun tunjukkan pendanaan politik itu adalah bercerita tentang penerimaan dana, sumbangan dana dan sebagainya, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Namun, pernah tak kita dengar dan pernah tak kita jelas tentang sumbangan dana ini dalam konsep dan hujah-hujah kerajaan? Tidak pernah, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kerana pada akhirnya, apa yang mereka tunjukkan kesemuanya berkenaan tentang penggunaan dana, keluar masuk dana. Ini bukan pendanaan politik, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kerana pada akhirnya, hak untuk setiap parti politik untuk menggunakan dana-dana yang ada dalam parti politik tersebut, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kita tak boleh kacau perkara tersebut. Itu pertama. Yang kedua, berkenaan tentang masalah yang mereka nak selesaikan. Hari ini, hadir Perdana Menteri katanya nak selesaikan masalah integriti, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kami barulah nak tunjukkan masalah integriti yang boleh diselesaikan. Tiba-tiba kata tiba-tiba bangkit pula yang lain, tunjukkan hari ini ada masalah pendanaan politik dan kita nak selesaikan masalah itu. Soalan saya, masalah apa yang mereka nak selesaikan sebenarnya, Tuan Yang di-Pertua Dewan? Masalah integriti ke? Masalah pendanaan politik ke? Tuan Yang di-Pertua Dewan, kalau betul nak selesaikan masalah, pilihlah salah satu. Ini anda tak pilih salah satu. Anda tak selesaikan pun masalah itu, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Itu yang kedua. Yang ketiga, berkenaan tentang mekanisme mereka iaitu mengawal atur, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Hari ini, saat bangkit Perdana Menteri dah setuju kita nak mengawal atur ini apabila kita nak buat pendedahan. Namun tiba-tiba mekanisme mereka semuanya bercerita tentang penggubalan akta pendanaan politik. Sekalipun mereka nak tunjukkan penggubalan akta pendanaan politik, patutnya mereka tunjukkan tindakan-tindakan yang boleh untuk kita selesaikan. Masalah-masalah boleh kita selesaikan dengan akta yang perlu digubal ini. Namun, dalam hujah mereka, pertama, mengelakkan isu keterlisan. Kedua, mengelakkan dakwaan kepada ahli politik yang saya rasa sebenarnya hujah ini hujah yang sama. Satu hujah je mereka bawa. Namun kalau kita nilai, apakah masalah hujah ini? Hujah-hujah mereka cuma tunjukkan di saat kita boleh dakwa parti politik, ahli politik yang bermasalah tanpa ada akta pendanaan politik, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Maksudnya apa? Mekanisme mereka untuk menggubal dan mewujudkan akta pendanaan politik ini hanya semata-mata mekanisme yang atas angin. Berjumpalah ayah P sebelah sana, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir sekali, bila mana janji-janji palsu perwakilan kerajaan hari ini, janji mereka nak buktikan hari ini
boleh mencegah, mengawal dan mendidik. Namun dalam hujah apa yang mereka lakukan? Baca je lah mana nama-nama ahli politik daripada komputer, sebut kes mahkamah, mencapailah akta politik Tuan Dipertua Dewan. Tak pernah pun kita nampak janji-janji ini dicapai. Maka janji-janji ini pula bukan dicapai, dicapati Tuan Dipertua Dewan. Sebab itulah masalah perwakilan kerajaan, kita tak boleh terima kita kembali menuju perwakilan pembangkang. Kami tunjukkan hari ini ada 3 hujah. Pertama, berkaitan dengan membuka ruang. Bila mana hari ini kita menedahkan nama, dia membuka ruang oleh parti pemerintah untuk menekan dan membunuh parti-parti bawahan. Itu yang pertama. Yang kedua, bila mana hari ini mengurangkan sumbangan terhadap parti politik. Di saat hari ini kita kena sedar, setiap sumbangan-sumbangan yang dilaksanakan itu perlu sumbangan-sumbangan yang dilaksanakan. Kalau ada pendanaan politik ini, akhirnya dia dapat kurangkan sumbangan itu. Yang kedua. Yang ketiga, berkenaan dengan tidak hormati hak privasi penderma. Bila mana hari ini kita kena ingat, setiap penderma, setiap penyumbang mempunyai hak privasi masing-masing Tuan Dipertua Dewan. Namun anda nak dedahkan nama, anda akhirnya menjadikan privasi mereka tidak, privasi setiap penderma dan penyumbang tidak dapat dihormati yang terbaik Tuan Dipertua Dewan. Menunjukkan hari ini masalah integriti pun tidak boleh diselesaikan, muncul pula masalah baru Tuan dan Dipertua. Inilah kami tunjukkan demi integriti Dewan ini akan mengawal atur pendanaan politik, wajar ditolak sisi Dewan. Mohon untuk terus membangkang. Terima kasih Yang Berhormat Sidang Dewan Dihormati. Seterusnya saya mempersilakan wakil pihak kerajaan untuk tampil menyampaikan ucapan pergulungan. Dipersilakan Yang Berhormat. Jelas suara? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, di dalam sesi penggulungan ini, saya akan menggambarkan kepada anda semua bagaimana perdebatan kita pada hari ini berlangsung. Tuan Speaker, selaku seorang rakyat, kita tidak boleh untuk membandingkan kita dengan seorang ahli politik. Seorang ahli politik yang dituduh juga tidak boleh untuk dibandingkan dengan seorang rakyat. Disebabkan itu, walaupun ahli politik ini asing daripada segi hierarkinya dengan rakyat, namun mereka ini tidak pernah asing daripada segi naluri manusia yang sama yang memerlukan keadilan dan integriti diangkat warga dewan sekalian. Sebab itulah usul perdebatan kita pada hari ini, kami katakan bahawa demi integriti, Dewan ini akan mengawal atur pendanaan politik. Sebab itu, dalam usul perdebatan pada hari ini, perwakilan pembangkang tidak pernah menyambut hasrat murni perwakilan kerajaan untuk mengangkat prinsip integriti yang kami perjuangkan seawal bangkitnya saya Perdana Menteri. Saya katakan kepada anda semua bahawa isu integriti yang berlaku pada hari ini disebabkan ahli-ahli politik suka memfitnah antara satu sama lain. Sebab itulah dengan adanya akta pendanaan politik ini selesai saja masalah. Tidak ada siapa lagi yang akan difitnah sebab semuanya sudah cantik di atas kertas. Kita sudah tahu duit ini datang daripada mana warga dewan sekalian. Kita lihat apa yang dibawa di meja perwakilan kerajaan. Hujah pertama, membuka ruang parti pemerintah untuk mengawal parti lain. Hujah ini, nilai integriti yang ingin diangkat pun saya tidak tahu dan tidak pernah menjawab keadaan apabila kita tidak dapat untuk menyelesaikan masalah integriti yang kami bentangkan dalam status master. Sebab itulah mereka sebenarnya menyampaikan mesej moral yang salah kepada kita semua. Bayangkan saja sekiranya kita tidak meluluskan usul perdebatan pada hari ini, kita biarkan saja dana-dana ini tidak didedahkan siapakah sumbangannya warga dewan sekalian. Apa akan terjadi? Mungkin banyak lagi isu negara kita pada hari ini mempunyai ahli politik yang dituduh. Jangan sampai mesej moral ini disampaikan kepada generasi akan datang ketika itu nasi sudah pun menjadi bubur, sudah terhantuk baru tengadah warga dewan sekalian. Tidak perlu untuk dilakukan masalah ini di negara Malaysia. Itu adalah mesej moral yang salah di meja perwakilan kerajaan. Masalah mereka seterusnya warga dewan sekalian, mereka tidak pernah memahami apakah malangnya sekiranya mereka meletakkan diri mereka sebagai ahli politik yang dituduh. Sebab siapakah pemegang taruh yang mereka bela? Mereka memegang taruh syarikat warga dewan, syarikat pula mereka nak jaga, nak membela warga dewan sekalian. Saya pelik sebab adakah syarikat-syarikat yang mereka bentangkan inilah syarikat bapa mereka? Sebab seolah-olah syarikat ini memang mereka ingin pentingkan lebih daripada integriti warga dewan sekalian. Saya tidak tahu adakah perwakilan pembangkang ini mengamalkan komunisme atau sebagainya, tetapi saya tidak faham kenapa mereka terlalu obses untuk memastikan bahawa sekarang ini kita perlu untuk mementingkan syarikat-syarikat ini warga dewan sekalian. Maksudnya usul perdebatan pada hari ini kita ingin menilai untuk kita mencapai integriti perlu ataupun tidak pendanaan politik ini dikawal atur.
Jawapan kalau kita ingin menyelesaikan isu integriti, jawapannya ialah di meja perwakilan kerajaan. Sebab kami katakan kepada anda, yang pertama, mengelakkan isu ketirisan tentang kepentingan rakyat. Yang kedua, mengelakkan ramai ahli politik yang didakwa. Maksudnya dalam kedua-dua pemegang taruh, kami percaya rakyat dan juga ahli politik mempunyai naluri manusia yang sama, perlu ditegakkan keadilan berdasarkan kapasiti mereka. Kalau ahli politik salah, maka pendanaan politik inilah yang akan menjatuhkan kesalahan kepada mereka. Kalau rakyat pada hari ini tidak diletakkan keadilan, apabila pemimpin-pemimpin menerima rasuah, mereka ini tidak dapat kerja atau tidak dapat tender yang sepatutnya mereka lakukan. Inilah keadilan dan prinsip integriti yang ingin diperjuangkan di meja perwakilan kerajaan, namun tidak pernah disambut baik di meja perwakilan pembangkang. Rumusannya mudah. Usul perdebatan pada hari ini perlu untuk diterima oleh perwakilan kerajaan, dan kami percaya bahawa pendanaan akta inilah yang akan mengikat ahli politik, akan mengikat rakyat daripada menderita apa yang perlu untuk mereka derita sekarang. Mohon usul untuk diterima. Assalamualaikum. Maaf. Ahli-ahli yang berhormat, serta Dewan yang dimuliakan, dengan ucapan pertolongan oleh pihak kerajaan tu tadi, maka berakhirlah persidangan Dewan kita pada kali ini. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada ahli-ahli yang berhormat serta seluruh Dewan yang telah bersama-sama menjaga keharmonian sidang Dewan kita pada hari ini. Saya selaku Yang Ahli Tuan Yang Dipertua, Dewan dengan ini menangguhkan persidangan Dewan pada kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saudara Anas, kepada Saudara Amirul, penjaga masa kita ada juga dan kepada semualah. Baiklah, secara keseluruhan bagi saya rasa debat ini adalah debat yang baik. Suka saya ingatkan daripada segi teknikal. Jadi apa yang saya nampak dari segi teknikal tadi, saya boleh follow teknikal. Maksudnya saya nampak yang you all ni memang boleh berdebat lah. Memang boleh berdebat, tahu faham teknikal debat. Jadi saya tak ada masalah untuk teknikal. Adanya usaha-usaha untuk apung, tampal, cantik lah. Okay. Jadi untuk kes pula, bagi saya isu privacy itu tak dijawab sebenarnya lah. Tak jawab dengan baik lah sebenarnya. Dia macam atas angin je, dia macam touch sikit je kan. Dalam masa sama juga untuk menaikkan isu peniaga tu pun saya tak pastilah adalah untuk memelihara nasib peniaga-peniaga tu pun saya tak apa, bagi saya tak lah. Okey. Jadi apa yang mungkin boleh ditambah baik untuk isu-isu macam ni ialah mungkin boleh adakan satu sandaran kes. Sandaran kes tu maksudnya dari segi integriti macam mana nak dicapai. Maksudnya anda kata macam ni, maksudnya dah capailah integriti tu. Sandaran kes tu berdasarkan indeks-indeks tertentu lah. Carilah indeks apa yang you all boleh sandarkan untuk kes you all ini. Okay, itu saja kot daripada saya. Saya rasa tak ada apa lagi. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Rahadi. Dipersilakan hakim seterusnya Encik Amirul Alwi daripada MMU. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Banas. Okay, saya Amirul. Jadi saya bersetuju dengan Encik Radi tadi. Saya rasa pusingan keempat ni untuk sidang ni, perdebatan ni berlangsung dalam keadaan yang baik. Maksudnya both team ada main tarik tali sampai saya tak boleh buat keputusan sampailah ada beberapa pertikaian yang ditimbulkan yang menyebabkan dia yang meyakinkan tim dia yang patut dipilih macam tu. So antara beberapa penambahbaikan yang boleh untuk saya kongsikan, pertama sekali daripada aspek kita berdebat, yang menjadikan debat itu menarik adalah kepelbagaian bidasan. Tapi dalam debat hari ini, both team saya rasa ada masalah apabila korang melakukan pengulangan bidasan. Maksudnya nak bidas tentang syarikat je. Tetapi bila bidasan kedua berkisarkan masih lagi syarikat tapi korang ubah ayat.
at the end of the day benda yang sama je kita nak sampaikan. Jadi kat situ tak best sebab pertama orang nampak reputation. Kedua, dia makan masa kita lah. Sebab tu kita tak boleh nak sampaikan hujah dengan baik. Kita ada masalah untuk membuktikan hujah sebab kita tak cukup masa. Jadi untuk next match, cuba untuk susun balik betul-betul bidasan apa yang patut kita timbulkan. Dan kedua, pastikan bidasan yang kedua tu berbeza dengan bidasan pertama. Okey, itu pertamalah. Jangan ulang bidasan. Second, saya rasa hari ini saya fokuskan untuk pembangkang lah. Contoh ni tak kisah untuk dua-dua tim. Bila kita jadi pembangkang, perkara pertama adalah pertikaian agung. Which is pertikaian pertama yang juri nak dengar apa yang kita pertikaikan. Saya rasa masalah dalam debat hari ini mungkin pembangkang start dengan sedikit slow. Apabila korang tak nampak betul-betul apa pertikaian yang patut mematahkan konsep dan hujah pihak kerajaan. Sebab bila debat itu berlangsung, baru nampak sedikit demi sedikit apa yang korang faham dan tangkap berdasarkan kes kerajaan. Tapi waktu tu korang dah tak boleh nak membuktikan pun penghujahan. Mungkin korang tak sempat nak tukar hujah. So benda-benda macam tu cuba untuk kita elakkan sebab pertikaian awal ni lah yang akan mematahkan dan mengubah persepsi Dewan untuk berpihak kepada korang kalau korang pembangkang. Okey, itu second tentang aspek technicality lah. Okey, aspek ketiga yang saya nampak ni untuk debat hari ini. Saya rasa sebab usul ni dah memang diapit dah dengan macam matlamat lah, iaitu demi integriti. Kerajaan hari ini macam mana diorang buka, diorang cakap sebenarnya dalam pendanaan politik ni kita ada masalah integriti. Contohnya isu ketrisan, isu ada kabel, and diorang cakap kita nak cadangkan dengan mengawal atur. Mengawal atur ni macam mana? Kita mewujudkan satu undang-undang baru. Tapi benda ni saya dah faham dah konsep kerajaan seawal Perdana Menteri. Tapi yang saya sedikit tak boleh terima ataupun sedikit kecewa dengan kerajaan ni, sebab kerajaan ni tiba-tiba je hujah you bercerita tentang rasuah. Macam mana dengan ada satu akta baru ni yang anda nak cadangkan tiba-tiba boleh selesaikan isu rasuah? Sebab sekarang ni pun dah memang ada isu rasuah dah. And isu-isu rasuah ni boleh je kita tangani. Sepatutnya hujah pertama tentang ketirisan tu, apa yang Perdana Menteri patut cerita adalah berkaitan dengan isu yang korang dah gariskan tadilah, isu kabel. Contohnya dalam keadaan sekarang kita tidak ada satu undang-undang yang boleh untuk mengikat ahli politik ini daripada menggunakan kabel. Macam tu. Jadi bila kita mencadangkan akta ini, mungkin kita boleh untuk hapuskan lagi sistem kabel yang berlaku di pintu belakang, macam tu. So benda-benda macam tu lagi menarik. Tetapi apa yang dihujahkan oleh Perdana Menteri tadi sekadar isu rasuah. And benda itulah yang pembangkang timbulkan keraguan demi keraguan. And problem untuk untuk kerajaan. And problem untuk pembangkang yang saya nampak hari ini adalah korang seolah-olah meringankan matlamat demi integriti itu. Sebab hujah-hujah korang seperti yang ditimbulkan oleh kerajaan tadi, korang ni nak fokuskan demi integriti ke ataupun sebenarnya korang ni nak fokuskan demi kepentingan nama baik syarikat? Sebab apa yang korang cerita, contohnya kalau syarikat itu melabur dekat parti A, kemudian orang dapat tahu, orang akan boykot syarikat A ni. And korang bagi contoh macam house boom, everything. At the end of the day, kita tak nampak apa keadaan demi integriti kat situ. Apa masalah integriti yang kita nak halang, yang kita nak cegah dalam penghujahan tu. So debat tu saya rasa jadi dia tak clash betul-betul. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Amirul. Okay, saya Anas Muhammad Syafi'i, saya alumni debat UIA. Kejap dia macam pening. Okay. Dia bukan pening korang. Tadi dah pening lah. Okay. Betul apa yang lagi dua hakim cakap ialah berlaku tarik tali dalam debat ni. I mean macam okay,
kerajaan cakap macam ni, pembangkang cakap macam ni, dia tarik. Cuma mungkin dia comment as a general lah, yang dalam debate ni apa yang berlaku. Pertama, usul ni fair. I mean, dua-dua both side boleh untuk debate dengan baik. Cuma problem dia ialah tak kemas, satu, kedua, dan mungkin juga pembacaan kurang. Yalah, kan, betul tak? Setuju tak? Pembacaan dia agak kurang lah. Dia jadi macam mana? Okay, first kerajaan rasa dah define okay. I mean, Perdana Menteri define okay, pendanaan politik ni apa kajian dasar dan apa matlamat dia. Pertama ialah untuk integriti apa semua, dan yang paling macam dia tertarik kat istilah untuk memastikan semua parti politik ni dapat dana yang sama rata, sama banyak untuk memberi keadilan kepada UMNO apa-apa semualah, termasuklah muda. Poin dia kat situ apa? Kefahaman kita, hakim ataupun siapa-siapa yang dengar, dia akan ingat, okey, pendanaan politik ni adalah bila government fund parti politik, betul? Kerajaan bagi untuk pastikan semua ni ada. Tapi semua akan dapat dana masing-masing. Itu je korang punya cakap. Korang tak bangun poin kedua, which is tak ada masalah. So, apa yang faham kerajaan dah set ialah pendanaan politik ini adalah daripada kerajaan kepada parti-parti politik. Dia akan ada cara lain, political funding adalah daripada swasta. Itu ialah kerajaan. Tapi sayangnya kerajaan korang tak pegang kepada tu. Sebab bila ketua pembangkang bangun, ketua pembangkang dengan tiba-tiba tanpa membidas ke apa-apa, dia terus anggap bahawa pendanaan politik ni ialah termasuk daripada dana daripada kerajaan dan juga dana daripada swasta. Sebab tu hujah-hujah dia ke arah situ. Korang perasan tak? Kalaulah kerajaan korang akan macam, no, pendanaan politik kami bukan tentang bercerita daripada swasta kepada rakyat, swasta kepada parti politik. Anda dah salah faham. Faham tak? Sebab Ketua Pembangkang Sufian tak cakap apa-apa pun. Dia tak cakap kan, oh, pendanaan politik ni anda nak cakap pasal dana daripada kerajaan ke daripada pihak swasta. Lepas tu bila dia cakap macam tu, dia tak tanya langsung, dia terus assume macam tu, dan korang pun, kerajaan pun terus ikut. Macam, kalau korang tahu kes korang yakin kes korang, sebabnya benda tu tak timbul. Dia agak bahaya dan sangat bahaya dalam debate kalau kerajaan dah mula ikut pembangkang, bukan pembangkang yang ikut kerajaan. Itu sangat bahaya. Dia sangat bahaya kepada inilah. Dan itu ya, sepatutnya second speaker kerajaan, you kena tegakkan balik. No. Kami tak pernah nak berbincang tentang third party. Sebab korang ada kerajaan, korang ada kuasa, selagi kes itu logik, selagi itu korang boleh bawa, dan tak nampak pun dengan masalah dengan definition yang Perdana Menteri buat. Tapi problem dia ialah bila belah sana macam mampus lah. Abang rasa Ketua Pembangkang pun tak perasan pun. Faham tak? Dia macam, aku hentam, ini kes aku tak dengar apa lawan cakap, ini kes aku bentang je. Itu benda berlaku. Dan itulah, dia agak sayang kepada ni. Kalau itu mungkin dia akan bagi kelebihan besar kepada kerajaan bila pembangkang sudah tak ikut. Itu satu. Lepas tu, itu fahamlah macam mana as a kerajaan korang kena ingat macam tu, pembangkang sebelum korang terus assume, pastikan korang orang kata apa, stick dulu apa masalah dia, and then baru korang come out dengan pertikaian. Tak ada masalah pun. Saya kira pendanaan politik yang diletakkan oleh pembangkang kerajaan ini sangat sempit dan sangat lemah. Sebab pendanaan politik ni boleh jadi berlaku daripada third party, daripada syarikat swasta, daripada individu, daripada semua. Macam contoh Syed Saddiq buat lah. Syed Saddiq buat tu daripada dia buat makan malam untuk collect dana. Ini anda nak kata apa? Ini dah terkeluar daripada ni. Faham tak? Korang kembangkanlah benda tu untuk as a pembangkang. Untuk kerajaan, faham idea korang ialah orang kata demi integriti nak menyelesaikan masalah rasuah, tapi benda tu tak dipakejkan dengan baik. Benda tu tak dipakejkan dengan baik macam nak menyelesaikan isu rasuah. Mungkin idea dia ialah macam ni. Macam mana untuk rasuah integriti tu ialah at the end kita boleh untuk letakkan satu garis pemisah, mana satu rasuah, mana satu dana politik. Faham tak? Itu isu dia sebenarnya. Sebab macam mana Zahid Hamidi, macam Ahmad Maslan, macam mana orang-orang sekarang ni yang dikata didakwa untuk terima rasuah ni, dia akhirnya dilepaskan dan dibebaskan tanpa pendakwaan atas alasan itu adalah political funding. So kalaulah kita ada satu dana yang membezakan siasat, okey, ini rasuah, ini
ini adalah sumbangan politik, sumbangan dana politik. Kat situlah kita boleh untuk bezakan. Tak timbullah isu pendakwaan politik, tak timbullah isu jadi mangsa ke tak timbullah isu macam ni. Sebab dalam isu Syed Saddiq contoh yang SPRM yang dia kena tahan, itu adalah sumbangan parti politik, sumbangan kepada dia sebagai ahli politik yang dia buat crowdfund, makan malam apa tu semua. Adakah itu satu kesalahan? Sedangkan itu sudah terbuka. Faham tak? Dia masalah kerajaan, korang ada cuma korang tak di-package baik dan pembangkang pun tak boleh grab. Dia tak boleh nak grab. At the end macam dulu ni dah ada presentation masing-masing. Faham tak? Aku akan bentang macam ni, korang bentang macam ni. So, tapi yelah, dia tak ada tarik tali korang tu, bukan tarik tali bawa ke sini, tapi macam okay, aku lagi bagus, aku lagi bagus macam tu. So, siapa yang boleh mempertahankan? So, kerajaan dia lagi cantik kalau sebab bagi abang pun nampak hujah lebih kurang je sama sebenarnya macam hujah satu lagi hujah kerajaan kata kunci tu janganlah ibarat macam lah korang punya huraian tu kata kunci dia aku tak dapat salin dia sebab dia punya panjang tu macam huraian. Hujah pertama kami ialah ni dah masuk. Oh okey, itu rupanya kata kunci dia. Kata kunci bagilah yang senang orang grab. Kata kunci korang ialah selalu untuk mengelakkan masalah kata lisan kan, tapi dia punya panjang tu lain. Lepas tu kedua tu ialah lebih ramai ahli politik boleh untuk menjadi mangsa kepada sistem pendakwaan politik. Faham tak? Cukuplah hujah kedua mungkin untuk mengelakkan pendakwaan politik. Dah benda macam mungkin tambah satu lagi, at least ada garis pemisah. Rasa itu core point dia sebab dia integriti. Sebab kita nak elakkan orang sumbangan. Sebab isu dia adalah bila kita bagi sumbangan, kau ingat orang nak bagi sumbangan suka-suka je ke? Orang akan bagi sumbangan mengharapkan ada pulangan. Kalau kau jadi kerajaan, projek-projek ini mungkin aku boleh dapat. Projek-projek ni aku akan dapat sebab aku bagi sumbangan kat kau. Dan korang kena faham pula, diorang ni bukan bagi sumbangan sebelah pihak. Biasanya dia akan bagi dua-dua. Dia akan bagi kerajaan, dia akan bagi pembangkang. Siapa-siapa naik, aku akan dapat. Itu idea dia macam tu. So untuk pembangkang, fahamlah itulah kerisauan dia kurangnya sumbangan politik. Sebenarnya hujah kedua, hujah ketiga dan hujah pertama pun lebih kurang juga. Macam mana satu penekanan, bila penekanan akhirnya tiada privacy, semua benda tu rentetan. Tapi sayang macam pembangkang korang tak touch sangat. Korang just time macam mana anda nak buat benda ni? Macam mana anda boleh jangka benda ni sedangkan benda ni belum dilaksanakan? Faham tak? Tapi kerajaan boleh je mempertikaikan sumbangan daripada Israel apa semua, DAP Israel. Pertama, anda sendiri kata sekarang tak berlaku, mana anda tahu DAP tu memang dapat sumbangan daripada Israel? Mungkin orang boleh dedahkan, tapi dedahkan tu betul ke? Kerajaan macam waktu zaman Najib contoh pun katanya dapat daripada Israel juga. Faham tak? Dia macam dia isu kepada menjawab kepada kerisauan tu betul. Tapi apa salahnya untuk kita buat something yang nampak macam tak bagus, tapi akhirnya benda inilah yang boleh untuk menyelesaikan masalah integriti kita. Kerana ada memang syarikat bagi macam ni, ada syarikat bagi macam ni. Kita bukan menghalang, cuma mungkin korang boleh buat, kalaulah korang letak dalam definisi, okey, sumbangan RM1 sehingga ke 100,000 ataupun 10,000, nama tak akan diberikan. Tapi kalau yang besar-besar ni, kau kena declare kau bagi kepada siapa. Sebab itulah boleh untuk ni, sebab itu kawal atur. Kawal atur korang boleh sekali macam mana. Kawal atur mungkinlah kita memperkenalkan akta pendanaan politik yang dalam akta ni kerajaan akan bagi sumbangan sama rata kepada semua. Itu pertama. Kedua ialah macam mana sumbangan kali tiga, kerajaan perlu untuk audit dan kerajaan perlu tahu siapa penyumbang-penyumbang dia. Faham tak? Kalau korang nak kembangkan lagi dengan benda ni. Sebab pembangkang boleh main. Anda nak kata hak sama rata, adil ke kalau anda nak bagi dana politik 1 juta kepada UMNO dan 1 juta kepada muda? UMNO ada grassroots yang sangat ramai, ada tenaga yang sangat ramai, nak bandingkan dengan muda yang lagi ramai kat Twitter. Contoh aku okay, politik bebas, tapi idea dia macam tu, tak adil. Sebab itulah kita perlu buka, kita kena berikan sekali. Kalau kau nak banyak, kau carilah penyumbang. Tapi dalam masa sama, kerajaan sediakan juga bantuan ataupun dana kepada parti politik baru ni. Itulah dia punya agak macam debate tu, dia macam boleh berkembang cantik sikit. Dan kesalahan dia macam itulah, kesalahan dan debate yang perlu untuk dibaiki. Rasa kalau siapa menang ni, korang menang 3 Ada yang menang 3 Ni apa menang 2? Menang 2. Dua-dua tim Okeylah, ada chance lagi lah untuk siapa yang menang boleh naik apa-apa semua, tak tahu, tak kira. Tapi begitulah. Begitulah. Maka saya umumkanlah keputusan. YDP masih ada dalam ni ke YDP? Amirul? Oh, YDP pun sudah lari
Oh ada. YDP tak perform tadi, last minute dia lupa unmute. So Gagal. tak ada. Okay, calon best speaker ada 3 orang. Pertama Perdana Menteri, kedua ialah Kerajaan Kedua Timbalan Perdana Menteri dan calon ketiga ialah Ketua Pembangkang. Penebat terbaik diberikan kepada Ketua Pembangkang daripada Samten, Sufian. Margin 1.5, juri 2-1. Usul pada hari ini, kejap aku kena confirmkan, mampus apa salah umum tu. Okey, usul pada hari ini diterima. Pemenang ialah Kerajaan MRSM PGB. Okey, terima kasih. Terima kasih Banas. Terima kasih. Okey, go. Protokol malam ni pukul 8. So lepas Baik. ini boleh Terima rest. kasih semua. Terima kasih.